Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada kali ini saya diberikan peluang untuk membentangkan tugasan saya mengenai isu kontemporari dalam pengajian tafsir. Dan sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri saya Irwanto bin Laadi, merupakan pelajar Kluster Pendidikan dan Sains Sosial Sarjana Pengajian Islam Open University Malaysia, yang mana saya adalah merupakan daripada daerah Sandakan Negeri Sabah. Dan insya-Allah pada kali ini saya akan cuba untuk mengupas tentang pengajian tafsir ini secara menyeluruh dan secara ringkasnya untuk kita sama-sama hayati bersama insya-Allah. Sebagai pengenalan, dalam surah Al-Hijr ayat yang 9, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadi peringatan manusia sebagai cuplikan yang mana jelas yang bermaksud, sesungguhnya telah kami turunkan peringatan Al-Quran dan sesungguhnya kami memeliharanya. Dalam perintah Allah ini tersebut menjadi keterangan jelas bahawa Al-Quran ini kita terima melalui dua jalan, iaitu melalui jalan mulut, yakni penghafalan kita, dan juga melalui jalan tulisan. Oleh itu, Al-Quran yang sampai kepada kita ini dari permulaannya sehinggalah tamat adalah benar dan tidak ada syak wasangka lagi. Kerana kitab Al-Quran ini adalah wahyu. Wahyu yang paling agung menjadi bentuk penakkulan atau pentafsiran yang dipercayai di samping dengan kewujudan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang juga menjadi sokongan ilmu untuk diteladani serta difahami bersama. Dan insya-Allah melalui pengenalan ini kita jelas bahawa inilah tandanya, buktinya kita adalah sebagai pencipta tafsir Al-Quran. Melalui perbincangan tafsir bil al-ma'thur pula, kita dapat melihat bahawa menurut Ibnu Abbas, setiap konsep pentafsiran ini adalah harus menjadi bentuk pedoman yang pengajarannya kepada bagi setiap kefahaman dalam memahami kitab Allah Subhanahu Wa Taala ini. Bahkan Ibnu Abbas telah menjelaskan terdapat beberapa bentuk yang difikirkan sesuai. Sebagai penggunaan tafsir bil al-ma'thur ini menjadi penggunaan masa kini. Antaranya telah menyatakan yang pertama, setiap tafsir yang diketahui itu oleh masyarakat ramai berkenaan tafsir membincangkan ayat-ayat Allah dan adalah lebih memudahkan kefahaman terhadap semua huraian yang di sebaliknya. Selanjutnya, yang keduanya, fungsi tafsir ini adalah aspek bahasa sebagai penjelasan utama yang dipikirkan secara logik dan keupayaan semasa. Dan ketiga sekali, tafsir yang boleh sesuatu sumber berasaskan kepada nas dan dalil yang mengutamakan perkaitan antara ayat-ayat yang berkaitan maknanya supaya ianya lebih mengkhususkan setiap aspek perbincangan yang bernas. Kemudian, berdasarkan pandangan Musaid Al-Tayyar ini mendefinisikan secara jelas bahawa tafsir bi al-ma'thur ini adalah sebagai alat dalam memahami isi kandungan Al-Quran sebenarnya, yang mana lebih menjurus kepada bentuk kaedah serta asas keutamaan dalam aspek perbahasan sesebuah tema perbincangan. Hatta beliau cuba menerangkan sejauh mana setiap kewajaran perlu dititik beratkan tanpa adanya sedikit pun perselisihan pendapat dan mampu untuk menjadi kewibawaan dalam memutuskan sebarang permasalahan tafsir untuk mudah dipahami oleh setiap golongan ulama tafsir dalam setiap perbincangan melalui kaedah asas sebagai rujukan keutamaan kita. Jadi Musaid Al-Tayyar ini jelas menjelaskan kepada kita bahawa perbahasan semua tema itu, perbincangan itu adalah sebagai satu memutuskan permasalahan tafsir di kalangan-kalangan ulama tafsir sehinggalah orang-orang yang ingin disampaikan sebagai satu kefahaman kepada kita. Merujuk kepada analisa tafsir Al-Quran bil Al-Quran dan juga tafsir Al-Quran bil Hadis,
Sebagaimana telah menjadi huraian pengertian tafsir, dari segi bentuk dikenal dengan dua bentuk pentafsiran, yaitu melalui tafsir bil-ma'thur dan tafsir bil-ar-ra'yi. Tafsir Al-Quran dengan Al-Quran ini dan tafsir Al-Quran bil-hadis ini dan juga pendapat atau pentafsiran para sahabat Nabi dan para tabi'in. Dinamai dengan bil-ma'thur dari kata athar yang berarti sunnah, hadis, sejak, jejak dan peninggalan mereka, kerana dalam penafsiran Al-Quran seseorang mufassirin menelusuri jejak atau peninggalan masa lalu dari generasi sebelumnya terus sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah hakikatnya analisa yang telah ditunjukkan mengenai tafsir Al-Quran bil Quran dan juga tafsir Al-Quran bil hadis. Melalui contoh ayat tafsir Al-Quran bil Quran ini, telah dicontohkan dapat dilihat kepenggunaan tafsir Al-Quran bil Quran ini dapat dilihat dengan cuplikan Allah lagi dalam surah Al-Ma'idah ayat 1 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, tepatilah semua janjimu, telah dihalalkan bagi memakan haiwan ternakan, unta, lembu, kerbau, dan kambing, kecuali benda yang dibacakan kepadamu. Tidak dihalalkan memburu binatang ketika kamu sedang ihram, yakni mengerjakan haji. Maka jelas dalam ayat ini bahawa orang beriman hendaklah sentiasa menepati janjimu, kerana menepati janji ini adalah wajib. Dan dimaksudkan janji itu ada dirungkaikan dalam Al-Quran bil Quran ini sebagai satu tafsir. Yang pertamanya, janji antara kita dengan Allah. Yang kedua, janji antara kita sesama manusia. Yang ketiga, bentuk akad yang telah menjadi perjanjian dalam Islam. Dan yang terempatnya, janji kita dengan diri sendiri. Manakala contoh ayat tafsir Al-Quran bil Al-Hadis, kita dapat bahaskan kepenggunaan tafsir Al-Quran hadis ini pula dilihat dalam kalimah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan ayat 33 yang bermaksud, dan mereka tidak memberi satu contoh apapun contoh ya, ataupun yang buruk kepada engkau, melainkan kami berikan kebenaran kepada engkau beserta keterangan yang terbaik. Maknanya berdasarkan pada ayat di atas tadi merujuk kepada ayat sebelumnya bahawa sebabnya Al-Quran itu tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekaligus ialah supaya dapat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mengajak umatnya untuk menurut perintah Al-Quran itu sendiri, sedikit demi sedikit dan menjadi jalan kemudahan. Maka dengan Al-Hadis inilah sebagai satu jalan kemudahan kepada mereka ini yang menerusi susuran jalur tentang Al-Quran, menerusi tentang Al-Hadis itu sendiri. Mari kita lihat konsep tafsir maudhu'i tematik. Menurut Ahmad Sa'id Al-Qumi menyatakan bahawa dapat menetapkan serta menentukan setiap permasalahan. Itu yang pertama, dapat menganalisis setiap permasalahan secara terperinci dan menjadi cakna sebagai sesi seni ilmu nakli dan ilmu akli kepada para pengalim Al-Quran. Ketiganya dapat mewujudkan terma khusus untuk diyakini bersama dengan ayat Allah. Yang keempat, dapat menghurai secara jelas terhadap setiap ayat Allah itu sama ada daripada Madinah ataupun Mekah sebagai satu timbulnya permasalahan. Yang kelima, dapat dinisbahkan sebagai satu munasabah perkara yang dibincangkan secara teratur dan terperinci. Yang keenam, dapat melihat sejauh mana antara positifnya Al-Quran dan juga hadis terdapat maksud yang bersangkutan antara satu sama lain itu dibincangkan. Yang ketujuh, dapat menilai konklusi timbulnya permasalahan tersebut. Dan yang terakhir, menjadi setiap perbahasan tafsir maudhu'i ini akan menjadi kemudahan himpunan kehidupan manusia sejagat akhir zaman. Apabila kita melihat perkembangannya, tafsir ini, maudhu ini, tematik ini, kita dapat lihat yang pertamanya secara jelas saya simpulkan menurut Al-Farmawi, yang Farmawi ini menyatakan tafsir maudhu ini dapat diselesaikan kesancemuhan melalui ayat Al-Quran antaranya. Kemudian ada dikatakan selain itu menghimpunkan semua ayat memiliki kesamaan tema itu dan menjadikan tafsir ayat lain disebabkan itulah kaedah ini diturunkan sebagai tidak menjadi
satu kekeliruan ataupun menjadi kebenaran. Dan juga pengamal tafsir juga dapat merungkaikan setiap pendapat sebagai idea yang bernas melalui hujahan Al-Quran yang sebenar daripada ayat-ayat yang mengandungi kesamaan tema-tema yang ada. Dan paling penting, metod ini membantu para pelajar termasuk diri saya secara umumnya untuk sampai para petunjuk Al-Quran ini tanpa harus merasa keraguan terhadap bentuk huraian kitab-kitab tafsir yang bermacam-macam ragam sebenarnya. Menjadi keseronokan untuk kita mempelajari ilmu tafsir ini sebenarnya. Dan menurut pandangan tafsir tematik ini juga ada menceritakan tentang gelaran suami itu yang dikatakan dalam Al-Quran yang dinyatakan sebagai azauj, balu, atau arijal yang didefinisikan sebagai makna pasangan genetik yang berlawanan jenis kejantinaan sebenarnya. Dan dinyatakan dalam surah An-Nisa ayat yang pertama yang bermaksud, wahai sekalian manusia, takutlah kamu Tuhanmu yang menjadikan kamu dari diri yang satu dan menjadikan pasangan daripadanya dan daripada keduanya berkembangnya lelaki dan perempuan yang ramai. Dan takutlah kepada Allah yang kamu saling meminta dengan namanya. Dan takutlah, yakni memutuskan silaturahim sebenarnya. Sesungguhnya Allah amat menguasai kamu dan mengawasi kamu. Dan melalui ayat ini juga, terdapat kriteria suami yang diceritakan bahwa terdapatnya pandangan tafsir tematik ini menceritakan tentang suami yang beramal soleh, taatkan kepada ibu bapa, menjauhi kemaksiatan, yang mana suami yang subur dengan keturunan menjiwai kepimpinan mereka, berusaha dalam sumber ekonomi mereka. Dan inilah hakikatnya tafsir tematik pada hari ini. Dan sebagai kesimpulan, menurut Imam Ahmad sebagai peringatan kepada para sahabatnya dan juga kepada kita umat akhir zaman, hati-hatilah kamu dari berkata-kata dalam sesuatu permasalahan yang kamu tiada imam padanya. Ini bermakna dengan menggunakan nas Al-Quran ini adalah lebih selamat untuk kita meneliti pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para ulama yang muktabar, yang mana ilmu yang berkaitan ulum Al-Quran serta tafsirannya, yang mana berbanding kita ini mengurus Al-Quran dengan pendapat sendiri. Manakala perbuatan mentafsirkan Al-Quran melalui pendapat sendiri semata-mata dari datangnya golongan yang tiada asas dan kelayakan adalah haram hukumnya. Ini adalah berdasarkan beberapa nas dan hujan yang telah kami sebutkan dan di atas ini dan menjadi kaedah syarat-syarat yang disebutkan itulah para ulama juga mengingatkan kepada kita supaya semoga Allah SWT memberikan kefahaman yang tepat kepada kita setiasa dalam beragama dan meneruskan konsep dakwah melalui kefahaman dalam konteks pengajian ilmu tafsir Al-Quran itu sendiri. Syukur Alhamdulillah dan saya telah mengakhiri pembentangan saya pada hari ini dan saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Wan Muhammad Ubaidillah kerana sudi menjadi tutor saya sepanjang pengajian saya pada kali ini dan insya-Allah dengan pengajian tafsir ini jadikanlah pembentukan tafsir ini sebagai satu bimbingan gaya hidup yang baik kepada diri kita bersama dan insya-Allah apa yang telah diberikan kepada kita itu adalah satu input yang berkesan kepada kita dan insya Allah apa sahaja yang kita dapat dalam Al-Quran jadikanlah sebagai satu tafsiran yang jelas yang untuk kita sampaikan kepada masyarakat agar mereka ini tidak akan terkontang-kanting dan mereka akan melihat bahawa setiap isi kandungan tafsir Al-Quran itu ada yang menepati semasa keadaan dan juga keadaan-keadaan semasa dan saya akhiri yang datangnya pembentangan ini adalah kebaikan itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan lemah itu adalah datang daripada saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.